pasif. Baik, kali ini kamu wajib guna apa yang saya ajar sahaja. Okey, kalau tak tambah lagi dengan 100 set soalan. Baik, kita tengok. Saya ajar kamu basic lagi sekali ya. Kamu tengok betul-betul. Okey, untuk ayat aktif. Okey, untuk ayat aktif kita kena pisah ayat dia betul-betul. Kalau ayat aktif, macam mana kita tahu yang tu ayat aktif? Dia mesti ada imbuhan me. Mesti ada imbuhan me. Me ada kudumo. Ada menge, menye, mengkan, memperkan, memperi, meai எல்லாம் சேர்த்து. Okay? இது இருந்தாலே ayat aktif நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So, kenal pastikan dulu macam mana kita nak pisahkan ayat dia. Kena tahu setiap satu tu fungsi apa. Baik, kita sedang menganalisis ayat. Baik. Biasanya kalau ayat tu ayat biasa, subjek dia ada ke depan. Lepas tu kita ada kata bantu. Okey, kalau kata bantu kamu tak tahu, sekarang kamu catatlah. Kata bantu dia adalah telah, pernah. Okey. Yang ni kalau belum berlaku. Kalau sudah berlaku, yang ni sudah berlaku. Belum okey. Yang tak pernah berlaku, okey, lepas tu yang sedang berlaku, kita boleh gunakan sedang, masih. Okey, kalau akan berlaku, tulis akan, bakal. Selain yang ini, ada lagi kata-kata lain yang berfungsi sebagai kata bantu seperti perlu, patut, hendak, harus, wajib, wajar, mesti. Okey? Ayat-ayat kata-kata macam ni adalah kata bantu. Okey, biasanya subjek dulu. Kata bantu boleh ada, tak boleh ada pun tak apa. Dia optional. Ada setengah ayat dia tak pakai kata bantu. Lepas kata bantu, dia mesti kena ada kata kerja. Okey, berimbuhan me. Lepas kata kerja saja kena tahu pilih objek dia. Okey, objek bukan bermaksud barang. Objek bermaksud kata nama. Okey, objek ni terdiri daripada kata nama dan kamu juga kena tahu kenal pasti kata nama tu apa dia? Nama orang, benda, tempat, binatang, tumbuhan. Yang ni semua kata nama konkret. Kalau kata nama abstrak, cerita, berita, elektrik, yang tu semua juga boleh jadi objek. Kata nama abstrak ataupun apa-apa saja dengan imbuhan yang berikut. Ke-an, twin brother dia, pe-an, ataupun an saja, ataupun pe sahaja. Yang ini semua adalah objek. Lepas tu, keterangan. Lepas tu kamu kena tahu ada keterangan. Last sekali ada keterangan. Kalau yang ini ayat biasalah. Kalau ayat songsang, keterangan dia ada di depan. Okey, ini cara kita pisahkan ayat. Jadi kamu akan gunakan singkatan seperti berikut. Subjek letak S, kata bantu letak KB, kata kerja kita guna KK, objek kita guna inilah objek je lah. Okey, objek dan keterangan kita guna keterangan KET. Baik, setakat ni faham? Adakah saya bercakap dengan dinding? Yes, sir. Writing, sir. Writing. Okey, Kanisha? Understand, sir. Okay, எழுதி முடிங்க. எழுதி முடிச்சோன்னு சொல்லுங்க. நம்ம அடுத்தது போயிடலாம்.
Sir, I want to ask something. Yes, yes. In every question, memang will have all 5 of these, sir. நான் சொன்னேன்ல kata bantu sometimes will have, sometimes won't have. Object, keterangan, all will have. Objek, keterangan also sometimes have, sometimes don't have. Yang penting kena ada subjek இருக்கும், kata kerja இருக்கும், objek இருக்கும். Okay, sir. Okay. Done, sir. Done. Kani? Done, sir. Okay. Good. இந்த ஆயாட்டை இந்த மாதிரி பிரிக்க தெரியணும். ஓகே, லெட்ஸ் சே சம்டைம்ஸ் ஐ நோ. ஓகே, சப்ஜெக்ட் எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். எதை பத்தி பேசுறாங்களோ அதான் சப்ஜெக்ட். வாட் we are talking about, that is the subject. So kalau subjek dia diri ketiga, kena guna di oleh. Okay, kalau diri pertama atau kedua, macam mana kita pasifkan. Okay, saya sekarang lagi saya nak ajar kamu cara pasif. Yang penting kamu kena tahu pisahkan ayat ni ya. Baik. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok contoh dia lah. Okey, cara pasif. Kalau diri pertama atau kedua, dia metod dia lain. Diri ketiga senang saja. Contoh, Amli telah membaca buku itu, buku yang tebal itu. So, objek dulu. Selalu objek dulu. Buku yang tebal itu telah, kata bantu எப்பவுமே ரெண்டாவதா தான் வரும். Tak kisah ayat aktif, tak kisah ayat pasif. Okay. Sorry. Kata objek, kata bantu. Contoh, buku yang tebal itu telah. Lepas tu kamu kena gunakan kata kerja pasif, iaitu di oleh. Lepas tu subjek. Ini simple. Buku yang tebal itu telah dibaca oleh Ali. Kalau buku yang tebal itu, kalau ayat diri pertama atau diri kedua, buku yang tebal itu, the same thing. Just இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல சப்ஜெக்ட் வரும், அப்புறம் தான் kata kerja வரும். இந்த kata kerja வந்து tanpa potong imbuhan awalan. Potong imbuhan awalan sahaja. Akhiran kalau dia ada, kekalkan. Okay, diri pertamaக்கும் diri kedua-க்கும் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு. இதுல டி ஒலே பாய்ப்போம், இதுல வந்து டி ஒலே பாய்க்க மாட்டோம். இன்ஸ்டேட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, அந்த இம்போஹான் மோட இருக்கும்ல, அது ஆக்டிவ்ல, அந்த மின்னுக்கு இருக்கிற இம்போஹான் மட்டும் வெட்டிடணும். ஓகே, contoh, buku yang tebal itu telah saya membaca இருக்குல்ல, வெட்டிட்டா baca sahaja. Macam tu saja. Lagi satu perbezaan dia, diri ketiga kata kerja datang dulu baru subjek. Kalau diri pertama subjek dulu baru kata kerja. Okey, mungkin kita tulis contoh ayat baru kita boleh faham yang ni. Okey. Baik. Tengok buku yang tebal itu telah saya baca. Kita potong imbuhan me. Okey, kalau ayat diri ketiga, buku yang tebal itu telah, di sini kata kerja datang dulu, dibaca oleh, kamu boleh bagi tahu apa-apa diri ketiga saja. Dibaca oleh dia பாய்க்காதீங்க. oleh dia இருந்தாங்கன்னா ஞான் பாய்ச்சணும். olehnya. Okey. Oleh Ali. Ali semua diri ketiga. Okey, dia lanjutkan cara pasif saya dah ajar. Kalau dia ada keterangan எங்க போடணும்னா, kalau keterangan kamu di belakang, letak di belakang lah. Kalau keterangan kamu di depan, letak di depan lah. Follow dia punya ayat. Follow dia punya ayat, keterangan. Okay, then you mau mata.
Done, sir. Done. Okay. Kanisha. Same, sir. Same. Okay. சரி இப்போ நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன், கவனமாக கவனிக்கணும். நான் ஒரு selected examples தான் போவேன். Out of 25 question, I will choose only 5 questions. Okay. ஸோ இதில் நான் first question எடுக்கிறேன். இருங்க, எத்தனை பேச்சு? 2, 3, 4. Okay. Okay. Tengok எப்படி keterangan மின்னுக்கு இருக்குதுன்னு நம்ம பின்னாடி இருக்கிறது நம்ம ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம். மின்னுக்கு இருக்கிறது எப்படி தெரியும்னா கோமா இருக்கும். ஆயாட் பாருங்க, மின்னுக்கே கோமா இருக்கும். Example number 1 ayat பாருங்க. Ketika dalam perjalanan pulang ke asrama. Baik, yang ini adalah keterangan. Dia letak koma kan, maksudnya ayat songsang. Ini adalah keterangan di depan. Jadi masa kita nak tulis ayat pasif, keterangan dia kena depan juga. Okay? இந்த keterangan மின்னுக்கு வந்துருச்சு. சரி, அதுக்கப்புறம் நார்மலா நம்ம செய்ய வேண்டியதுதான். Emma is our subject. இதுல பாத்தீங்களா kata bantu இல்ல, நேரா kata kerja போயிருச்சு. ஏன்னா இம்புவான் me வந்துருச்சுன்னா kata kerja. Menyediakan, okey, objek kena ambil sehingga sesuai. Bekalan makanan sahaja adalah objek. Untuk kami, bekalan makanan untuk kami அப்படி வராது. Bekalan makanan sahaja adalah objek. Untuk kami merupakan keterangan lagi. Keterangan kedua. ரெண்டு மின்னுக்கும் வரலாம், பின்னாடியும் வரலாம் keterangan. அது ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை. keterangan வந்து எங்க இருக்கோ அதை அப்படிதான் மெயின்டைன் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ இப்படி நம்ம முதல்ல அழகா பிரிக்க தெரியணும். again I repeat, ketika இது வந்து நம்ம keterangan கண்டுபிடிச்சிடும் ஏன்னா கோமா இருக்கிறதுனால. ketika dalam perjalanan pulang ke asrama, okey, ini keterangan. Emak subjek, menyediakan KK sebab imbuhan முடிஞ்சோடனே objek வரணும். அந்த objekை கரெக்டாக pilih பண்ணணும். Bekalan makanan saja objek. Untuk kami bukan objek. Yang itu adalah keterangan. Jadi cara kita pasifkan, okey, முதல்ல subjek பாருங்க. Emma பாய்ச்சிருக்காங்க. Emma-னா diri ketiga. அப்படின்னா இது வந்து disediakan பாய்க்கலாம். Di oleh பாய்க்கலாம். Okey ya? சரி, sekarang copy balik keterangan. Kalau keterangan depan, kita copy balik depan saja. Ketika dalam perjalanan pulang ke asrama, koma. Okey, sekarang pasifkan. Emak menyediakan bekalan makanan. So, bekalan makanan, objek dulu. Ayat pasif, objek dulu. Bekalan makanan, menyediakan tukar jadi disediakan oleh. Tak ada kata bantu, jadi kita jangan tulislah. Disediakan oleh siapa? Oleh emak. Lepas tu, இதை நம்ம பேசிவ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். மிச்சம் இருக்க keterangan belakang untuk kami. Maintain it. Maintain kat belakang lah. Untuk kami. So, jawapan dia, ketika dalam perjalanan pulang ke asrama, bekalan makanan disediakan oleh emak untuk kami. This is how you answer the question. நான் பண்ண மாதிரி டைசெக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அப்புறமா நான் படம் முடிச்சு அனுப்ப சொல்லுவேன். Sir, Yeah. if the object got like continues with young means we have to take that one also, right? Yes. Okay. Good question and good reminding also. இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து அம்மா யாங் அப்படி வந்துருச்சுன்னா அந்த யாங் எது வரைக்கும் முடியுதோ அது வரைக்கும் எடுக்கணும். அதாவது ஒரு சர்டன் பார்ட் வரைக்கும் முடிக்கும்ல. That means அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக சொல்கிறாங்க. அம்மா யாங் அப்பா, அம்மா யாங் telah jatuh sakit itu. ஸோ அது வரைக்கும் எடுக்கணும். ஆப்ஜெக்டும் அதே மாதிரி தான். ஆப்ஜெக்ட் போட்டு பெக்காலான் மக்கானான் யாங் வந்துருச்சுன்னா அப்படின்னா ஃபுல்லாக எடுக்கணும். அதாவது ஃபுல்லாக அந்த யாங் எதை பற்றி பேசுகிறாங்களோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம எடுக்கணும். ஓகே, bye. Kita try lagi satu question di muka surat ni. Contoh, saya pergi ke soalan nombor 3. Tengok soalan nombor 3.
Saya akan mengunjungi datuk di Kampung Tanjung Kapar semasa cuti persekolahan nanti. Okay, இந்த question சரியான சொன்னாங்க. ஆனா object எது வரைக்கும் எடுக்கணும்? இதுதான் பிரச்சனை பிள்ளைங்களுக்கு. இதுல வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப இது பாருங்க saya இருக்கு. Saya adalah subject. Tapi ini diri pertama. Diri pertama maksudnya di oleh pakai கூடாது. Akan. Akan adalah kata bantu. Mengunjungi imbuhan me. Kata kerja. Datuk வந்து object தெரியும். ஆனா datuk di kampung மட்டும் எடுக்கணுமா? அதாவது kampung Tanjung Kapur மட்டும் எடுக்கணுமா? இல்ல வெறும் datuk மட்டும் எடுக்கணுமா? இல்ல datuk di kampung Tanjung Kapur semasa cuti persekolahan nanti எடுக்கணுமா? இதான் பிரச்சனை. சோ நீங்க எது வரைக்கும் எடுக்கணும்னு நீங்க குழப்பமா இருந்தீங்கன்னா நீங்க மாத்தி பாருங்க. Datuk akan saya kunjungi di kampung Tanjung Kapar. Semasa cuti persekolahan nanti. Look like correct. Datuk di kampung Tanjung Kapur akan saya kunjungi semasa cuti persekolahan nanti. Masih betul. Datuk di kampung Tanjung Kapur semasa percutian sekolah nanti, itu sudah salah. Itu kamu sudah masuk keterangan. Jadi yang mana paling tepat? Kita kena fikir dan tengok. Saya akan mengunjungi datuk di kampung Tanjung Kapur semasa percutian sekolah nanti. Yang itu semua adalah keterangan. Okay? Choose the best. Ini keterangan. Datuk saja adalah objek di sini. Jadi, cara kita pasifkan ayat, always, passive வந்து எப்பவுமே simple தான். இது object எப்பவுமே ஒன்றாவது, kata bantu எப்பவுமே ரெண்டாவது. Okay, so datuk akan dikunjungi pakai கூடாது. ஏன்னா diri pertama. Datuk akan, so kita gunakan subjek dulu baru KK. Datuk akan saya. Okay, mengunjungi, kita potong imbuhan meng. Jadi janganlah kamu tulis unjungi. Mana ada unjungi. Okay. Kena tahu dia punya kata dasar. Mengunjungi kata dasarnya kunjungi. Jadi பின்னாடி imbuhan வெட்ட தேவையில்லை. Imbuhan depan saja potong. Meng மட்டும் potong mana kunjung. Kunjungi. I முடியும். Kita dah pasifkan. Lepas tu keterangan kita kekalkan. Di kampung Tanjung Kapur. Semasa cuti persekolahan nanti. Okay. Datuk akan saya kunjungi di kampung Tanjung Kapur semasa cuti persekolahan nanti. Itu jawapan dia. Cepat sikit. Done, sir. Done. Kanisha, if you done, Done, you can tell done on the mic and tell. I tell already. When you tell, we couldn't hear you. Okay. So 1 and 3 done here. Now, kita pergi lagi satu. இந்த 11வது கேள்வி பாருங்க guys. Nampak? Sebelum mendirikan solat asar dia letak koma kan? Maksudnya ini adalah keterangan. Nanti saya sudah bagi clue dekat kamu. Jadi kamu pandai-pandailah. Okey, saya guna nombor 9. Nampak? Objek dia panjang kan? அந்த imbuhan me punya. Okey, எது வரைக்கும் எடுத்தா கரெக்டா இருக்கும் நீங்களே பாருங்க. Nombor 9 நான் காட்டுறேன் பாருங்க. Nombor 9. Next page. Baik. Pihak berkuasa hendaklah menjalankan kempen keselamatan di jalan raya untuk memastikan jumlah kemalangan berkurangan. Jadi, pihak berkuasa, எல்லாருக்கும் தெரியும் subjek. Hendaklah, patutlah, mestilah, ini semua kata bantu. Menjalankan, mesti KK, kata kerja. Okey, sekarang objek. Kempen keselamatan saja ke? Kempen keselamatan di jalan raya ke? Atau ambil sepenuhnya? So, kempen keselamatan மட்டும் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன். Let's say. Kempen keselamatan hendaklah dijalankan oleh pihak berkuasa di jalan raya. தெரியுதா? அர்த்தம் மாறிடுச்சு. அதாவது அந்த கெம்பெயினை நடு ரோட்ல போயிட்டு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். Salah kan?
அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்றேன். நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். Kempen keselamatan di jalan raya. Itu இப்ப போட்டு பாருங்க. Kempen keselamatan di jalan raya hendaklah dijalankan oleh pihak berkuasa untuk memastikan bla bla bla. Nampak? இங்க டி பார்த்த கைடு கத்த சண்டி ஓகே போத்தோம் டி sini அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. முதல்ல நம்ம பார்க்கணும். இப்போ இங்க போத்தோம் பண்ணீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இங்க வச்சீங்கன்னா பாருங்க, மறுபடியும் சொல்றேன். Kempen keselamatan hendaklah dijalankan pihak berkuasa di jalan raya ஆயிரும். It changing the original meaning. அதாவது campaign வந்து நடு ரோட்ல வைக்கணும் அப்படின்னு ஆயிரும். So campaign keselamatan di jalan raya, itulah objek kamu. Yang seterusnya adalah keterangan. Jadi seperti biasa, pastikan subjek kamu kelas apa ni? Kata ganti nama diri yang keberapa? Pihak berkuasa adalah kata ganti nama diri yang pertama. Jadi campaign keselamatan di jalan raya. Okey. Selalu objek dulu lepas tu kata bantu. Hendaklah, dia guna hendaklah, kamu pun guna hendaklah. Hendaklah menjalankan, tukar jadi dijalankan oleh. Di oleh pai kelak, kata ganti diri ketiga. Dijalankan oleh siapa? Subjek, pihak berkuasa untuk memastikan jumlah kemalangan berkurangan. Okey, cepat tulis. Done, sir. Done. Done, sir. Okay. Next இன்னும் ஒரு கேள்வி நான் கைட் பண்றேன். Okay. Example, okay, இதுல நிறைய kata ganti diri pertama ஓட கேள்வி கேட்டிருப்பேன். Okay. So, biar saya ambil ini, கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு பாருங்க. soalan, bentuk soalan இருந்தா எப்படி செய்யறது? soalanல இருக்கோ இல்லையோ, நம்மளோட டெக்னிக் எப்பவுமே sama saja. Okay, kamu subjek, sudahna kata bantu, menghubungi kata kerja. Okay, nampak? Pegawai மட்டும் எடுக்கலான்னு பார்ப்பீங்க. ஆனா yang இருக்க. apa? Pegawai yang bertugas untuk bertanyakan soalan. அப்படி கேட்டா தான் ஃபுல்லா இருக்கும். So, இது objek. Jadi, ayat kamu pegawai, முதல்ல objekக்கும் kata bantu முதல்ல எழுஞ்சிருங்க. அப்புறம் di oleh வருமா வராதான்னு யோசிங்க. Pegawai yang bertugas untuk bertanyakan soalan. Wait, kamu sudah menghubungi pegawai yang bertugas untuk bertanyakan soalan? Pegawai yang bertugas, இல்ல. Salah saya. Okay. Pegawai yang bertugas orang ninurum objek. Untuk bertanyakan soalan adalah keterangan. Detailing for the pegawai yang bertugas. Okay. Pegawai yang bertugas sudah. Okay. Sekarang. Kamu adalah diri kedua. Diri kedua tak boleh guna di oleh. Okay. Apa anda kamu boleh முதல்ல போட்டுருங்க. Sudah kamu menghubungi, potong imbuhan depan. Hubungi. Untuk bertanyakan soalan, keterangan di belakang, kekalkan. Untuk bertanyakan soalan. Okay?
இந்த மாதிரி அழகா டைசெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ayat-ஐ. Guna cara yang saya ajar. Okay. Subjek, kata bantu, kata kerja, objek, keterangan. Kadang-kadang dua-dua tempat pun boleh ada keterangan. Depan pun ada, belakang pun ada. Kadang-kadang depan saja, kadang-kadang belakang saja. Keterangan எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்க. Kita akan buat soalan yang terpilih sahaja untuk ayat aktif pergi ke ayat pasif. Yang selebihnya akan menjadi latihan kerja rumah kamu. நம்ம இப்போ கிளாஸில் செலக்டட் கொஸ்டின் நான் தருவேன். அதை கரெக்டாக நீங்கள் டைசெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, எழுதி முடிச்சிட்டிங்களா? Done, sir. Done. Done, sir. Good. Alright. Okay. Sekarang saya pilih soalan untuk kamu. Okay. Ready ya? Nombor 6. Nombor 11. Nombor 13. 6, 11, 13. 8. Okay, saya nak bagi 5 soalan saja. Ada கரெக்டா அழகா பிரிச்சிருங்க. 1, 2, 3, 4. Okay. $24. No, ஒன்று தரேன். 24. 21. Okay. Do these 6 question first. Okay. Nombor 6, 8, 11, 13, 21, 24. Ada 6 soalan. Kamu diperuntukkan 6 minit. Cuba kejar masa. Okay, kamu kena tulis ayat kan? Okay. 4 minit untuk tulis ayat. Lepas dah siap, snap the picture and send to me on the spot now. Okay, come. We discuss one by one. Kanisha, dissect this ayat. Sir, I must send or not? I must send or not? You must send. Okay, it's okay. I check most of it correct already. If wrong means I will tell you lah. Okay, now this one. No need to send anymore already because we want to discuss already. Come. Okay. I read or I just tell the cutting one? Cutting. Pak sama di subjek, mengumpulkan dan memasukkan isi kata kerja. Nampak? Kata kerja இருந்து ஒரு action அவ்வளவுதான். I don't know why membawa mangsa bla 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 bla. That one wrong tadi. Okay, kata kerja. You fahamkan, jangan curi jawapan. Lagi? And then buah-buah durian yang luruh is object. No. நான் என்ன சொன்னேன்? yang இருந்துச்சுன்னா இது வரைக்கும் எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் தானே? Sorry sir. Yes. Okay. I cut but then I didn't see properly. Okay. Ke dalam bunyi untuk dibawa ke pekan is keterangan. So, macam mana kita pasifkan buah-buah? I tell lah. No, I telling. Buah-buah, yeah, you need to tell. Buah-buah durian yang luruh Dikumpulkan dan No, pada pagi itu. Sorry. Pada pagi itu. Dikumpulkan. Dan dimasukkan. Oleh Pak Samad. Okay, masukkan
Ke oleh dalam Pak Samad. ke dalam guni untuk dibawa ke pekan. Okey, ke dalam guni untuk dibawa ke pekan. Okey. Baik. Nombor 8. Liwa sini. So I didn't do, but I tried. Yeah, you need to try. Kita is subject. Kita is subject. Okay. Tidak dapat is kata bantu. Yes. Like sometimes வந்து tidak dapat நம்ம லிஸ்ட்லயே கொடுக்கலையே அப்படின்னு சில பேருக்கு தோணும். ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. அது அப்படியே கோசமா விட்டுருங்க. ஆனா menafikan definitely kata kerja, right? Yes, sir. அப்ப kata kerjaக்கும் subjectக்கும் நடுவுல இருக்கிறது என்ன வார்த்தையா இருந்தாலும் அது kata bantu தான். Walaupun saya tak bagi. Faham? Okay, lepas tu objek mana? Hakikat. No. Then how you want to passive? Hakikatnya kebenaran. Kebenaran bahawa cuaca memainkan peranan penting whole dalam thing, hidup. The whole thing. Warok. So, Hakikat bahawa cuaca memainkan peranan penting dalam hidup. tidak, go on. Tidak dapat kita nafikan. Very good. Tidak dapat kita Nafikan. tu potong depan nafikan. Okay. Tulis அழகா dissect பண்ணணும் அதை. You put error in dissecting, then very sorry, you are passive wrong. Done? Done, sir. Okay. Kanisha? Not yet, sir. Okay. Going to. Okay. Okay, sir. Okay, Alright. 11. Kanisha? Sebelum mendirikan solat asar is keterangan. Okay, how you know it's keterangan? Because got comma. Okay, keterangan. Then beberapa orang murid tahfiz is subject. Subject. Telah is kata bantu. Telah is kata bantu. Menyusun is kata kerja. Menyusun kata kerja. Kasut-kasut yang bersepah di pintu masuk masjid is object. Yes. Object வந்து நம்ம பார்க்கணும். kasut yang வந்துருச்சு. அப்ப yang bersepah மட்டும் பத்தாது. ஏன்னா அது pintu masjidல இருக்கிற bersepah பத்தி தான் பேசுறாங்க. அதனால ஃபுல்லா தான் எடுக்கணும். So, macam mana kita pasifkan? Ya, Kanisha. Sebelum mendirikan solat asar. Okay, start with this. Kasut-kasut yang bersepah di pintu masuk masjid telah disusun oleh beberapa orang murid. Keep quiet! Janusha. Sorry. Janusha wa. Yeah. Hey, she very quiet only in the class. No. At the house all party lah. Yeah. Okay. Disusun. Okay, disusun oleh Okay. Good, very good. Sekarang nombor berapa? 13. Okay, 13 saya sudah dissect. Okay, tak apa. Liwa sini cuba tukar. Mangsa kemalangan jalan raya. Itu telah kami bawa ke hospital. Membawa tu tukar jadi bawa ke hospital sebelum ambulans tiba di tempat kejadian. இந்த ஆயாட் எப்படி இருக்கு? Ke hospital. Apa tu?
Sudah out of topic already. Okay. Alright, good. Next. 21. Kam? Kani? Saya subjek. Saya subjek. Akan is kata bantu. Kata bantu. Mengalihkan is kata kerja. Kata kerja. Pasu-pasu bunga itu is objek. Objek. Dan ke halaman rumah esok is keterangan. Very good. Sekarang kita cuba pasifkan. Baik. Pasu-pasu bunga itu akan saya mengalih. Akan saya ayat pasif le beri me வர முடியும். Akan saya Alihkan. kan. You must listen carefully to my instruction. Okay. Potong imbuhan depan sahaja. Akan saya alihkan Ke halaman rumah esok. ya. Tak boleh lagi sekali error tak boleh diterima. Sebab ini very very basic. Okay. 24. Saya subjek, sir. Saya subjek. Menziarahi kata kerja. Menziarahi kata kerja. Nenek is objek. Nenek is objek. Pada hujung minggu keterangan. Keterangan. Okay. Nenek. Saya. Ziarahi pada Yes, hujung very good. Men tu potong. Ziarahi pada hujung minggu. Nampak pelik tapi itu ayat yang betul. Okay? Baik. Baik, kita pergi. Yang saya bagi kepada kamu, ini ayat aktif pasif. Yang ni semua SPM punya soalan. Idella SPM கேள்வி. SPM pass, SPM trial உள்ள கேள்வி. Tapi lagi senang compared to what I give you in Form 2 latihan bukan lagi susah ke? I think Form 3 senang sikit. Form 2 lagi susah. Ya. Saya silap susun lah. Okay. Baik. Sekarang on the spot kita nak try. Dissect. So no phone. No cheating. Come Kani, number 2. Dissect for me. Trust yourself. You can do it. Cikgu Satya is subjek. Okay, good. Menanam is kata kerja. Kata kerja. Sayur-sayuran di belakang rumahnya is objek. Betulkah? Ya. Okay, ni sayur-sayuran belakang rumahnya ni எடுத்தேனா இப்போ நம்ம passive பண்றோம்னு வெச்சுக்கோ. Sayur-sayuran di belakang rumahnya ditanam oleh Cikgu Satya. அப்படியா வரும்? No. Sayur-sayuran Sayur-sayuran ditanam. Yes, good. Okay. Di belakang rumahnya untuk mengisi masa hadapan keterangan. நீ வந்து பார்க்கணும் ஆப்ஜெக்ட் நீ எடுத்து பாரு அது வரைக்கும் வருதா அப்படின்ட்டு. Okay, so நீங்களும் என்ன மாதிரியே நீங்க போட்டுக்கலாம். I bagi kebebasan. Kamu boleh susun. Tapi dengan cara yang betul lah yang saya buat. Okay, tengok Okay, susun ayat. Kani? Sayur-sayuran. Di belakang rumahnya. No, why you go there? Sorry. Sayur-sayuran ditanam. Correct ke, sir? Correct lah. Oleh Cikgu Kata bantu இல்லல்ல. அதனால kata kerja pun era. Ditanam oleh Cikgu Satya. Okay, ni nombor 2. Oleh Cikgu Satya. Di belakang rumahnya untuk mengisi masa hadapan. Yes. இந்த மாதிரி நீங்க எழுதிக்கலாம். நம்பர் போட்டுக்கலாம். ஆனா டைசெக்ட் ஒழுங்கா பண்ணணும். Keterangan jangan kacau. Kalau di belakang saja. Baik. Liwa, nombor 4. Masyarakat yang bersatu padu subjek. Very good. Yang போட்டிருக்காங்க. அதனால bersatu padu அது வரைக்கும் வரணும். ஏன்னா அக்கான் வந்துச்சுன்னா அது வேற கத்தாவா இருக்குல்ல. அதனால இது subject. Akan kata bantu. Kata bantu. Mewujudkan is kata kerja. Kata kerja. Keadaan yang harmoni di negara kita is objek. Yes, keadaan மட்டும் எடுக்க முடியாது. Yang harmoni di negara kita fully lah. Atau keadaan yang harmoni saja kah? Kita tengok. Tak boleh. Kalau keadaan yang harmoni மட்டும் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன். Let's say lah.
Jadi keadaan yang harmoni akan diwujudkan oleh masyarakat yang bersatu padu di negara kita. Apa masyarakat yang bersatu padu di negara kita wa artemairo. Sedangkan harmoni di negara kita petilan peserang. So we take full object. Okay? Cuba pasifkan. Keadaan yang harmoni di negara kita Mhm. akan diwujudkan oleh masyarakat yang Okay, bersatu. correct. Right. Mewujudkan tukar jadi diwujudkan oleh. Kenapa saya guna di oleh? Sebab masyarakat yang bersatu padu katakan jadi diri ketiga. Akan diwujudkan oleh masyarakat yang bersatu padu. Very good. Okay, tanda panicking ya. Sekarang, nombor 5. Try. Kani. Para pengunjung is subject. Para pengunjung is subject. Very good. Dapat menikmati is kata kerja. No. Ah. Kata kerjana verum imbuhan me. Name is dapat is kata bantu sir. Irina, உனக்கு தெரியல தானே dapat என்னன்ட்டு. No. ஆனா உனக்கு தெரியணும். menikmatiனா கண்டிப்பா கத்த kerjaan தெரியுதா? Yeah. You know, right? Yes. Mesti imbuhan me what kata kerja. Okay, apa? Subjekக்கும் kata kerjaக்கும் நடுவுல எது வந்தாலும் kata bantu. Easy. Okay, then? Objek எது இருக்கு? Objek எது இருக்கு எடுக்கணும்? Object from keindahan until jadi. Until jadi. Okay, correct. Keindahan alam semula jadi saja objek. Semasa bercuti is Ketenangan. Okay, now susun for me. Keindahan alam semula jadi dapat dinikmati oleh para pengunjung semasa bercuti di pulau peranginan itu. Yeah, very good. Semasa bercuti di pulau peranginan itu. See? நீங்க ayat அழகா டைசெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அது அழகா உழுவும் அதோட ayat passive. சாலாவா ஆக வாய்ப்பே இல்லை. 0% error. Syarat dia kamu potong dia betul-betul. Nombor 7. Pakar sakit Puan Dr. Kanchana is subject. Okay, very good. Telah kata bantu. Telah ialah kata bantu. Good. Merawat kata kerja. Merawat kata kerja. Yes. Puan Maya yang sedang sakit itu objek. Very good. So? Puan Maya yang sedang sakit itu telah dirawat oleh nombor 3 pakar sakit Puan Dr. Kanchana. Kanchana. God, Aranmani 3 keluar Yes, sir. Yes. Oh. Today I saw in the TikTok. I don't know whether it's scary or not. Aranmani not scary, right? No, they're not comedy. Like what? Yeah. Don't know whether it's a theater load da என்னன்னு தெரியல. No sir, they put in Sun TV. Sun TV போட்டாங்களா? Oh. எப்ப? I don't know sir, but my mom tell. Already put going to put Already put. I say why முதல்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கலாம். சரி பரவாயில்ல. அது தான் பண்ணிப்போம். Netflix won't have Netflix won't have, sir. No, that one movie sir. Netflix எல்லாம் பழைய படமா போட்டு வச்சிருக்காங்க தமிழ் படம்லாம். Yes, yeah, not nice, sir. Yeah. Series only nice lah there. Yeah. Who watched Lucifer? What is that? Series, famous series. Didn't watch. Hi sir. Squid Game? Yeah. Yeah, siapa tengok? Kanisha. Yeah. Both of us. Oh, okay. Then you all watch ready Alice in Borderland? Alice in Wonderland. Wonderland. இல்ல Borderland தான். No sir. No, I got here, but then I didn't watch. But நீங்க Squid Game பாத்தீங்கல? Same type of story. நான் ஒன்னும் Squid Game பார்க்கல. ஆனா நான் இது பார்த்தேன். இது லைட்டா டச்சிங்கா இருக்கும். அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான். Check it out. Okay. Alice in Borderland.
Jangan pergi tengok Wonderland. Itu movie No, ya. no. Like funny movie only. Magical stuff lah, I think, the movie. I also don't know. Yeah. Okay. Nombor 10 pula. Yaroட turn pa. Me. Yeah, come. Ketua Taman Desa Mawar is subject. Subject. Menulis is kata kerja. Menurut? Menulis is kata kerja. Okay, good. Kata kerja. Surat aduan is object. Surat aduan saja kah? Yeah. சரி. Sorry, sir. இல்ல நம்ம சூரத் அட்வான் எடுத்தோம்னா நீ பேசிவ் பண்ணி பாரு. No, sir. Surat aduan until liar. Ya, surat aduan tentang anjing liar வரைக்கும் வரணும். Because கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றாங்க. எதை பத்தின்ட்டு. So அது object. Kepada pihak Majlis Daerah Kuala Selangor is keterangan. Keterangan. Okay, sekarang cuba. Okay. Okay, so cuba pasifkan. Okay, surat aduan tentang masalah anjing liar ditulis oleh Ketua Taman Desa Mawar. Ditulis oleh Ketua Taman Desa Mawar. Kepada pihak Majlis Daerah Kuala Selangor. See, tak boleh salah punya. Yes. Okay, good. எல்லாம் எழுதிறீங்க தானே ஆன்சர்? Yes. Okay, Yes, sir. good. Alright. Okay, 11 kita dah buat. 12 belum lagi. Kam 12? Golongan petani is subject, sir. Golongan petani subjek. Membersihkan kata kerja. Membersihkan kata kerja. Kawasan tanah kebun objek. Objek. Dengan kaedah pembakaran terbuka keterangan. Keterangan. Okey, sekarang cuba Kawasan tanah kebun kawasan tanah kebun dibersihkan oleh golongan petani dengan kaedah pembakaran terbuka. See, simple. Okay, next. 14. Anda is subject. Anda subjek. Dapat is kata bantu. So now you know already. Dapat is kata bantu. Menyaksikan kata kerja. Menyaksikan kata kerja. Perlawanan bola sepak is object. Perlawanan bola sepak saja tak boleh. Dia kena yosikkan. When I passivkan, it's wrong. Why? See, if I take the until secara langsung, perlawanan bola sepak secara langsung, like dapat anda nyaksikan, right? No. What we call sah? What we say, sir? Sarigama. Saksikan. Then if I take the whole thing, anda perlawanan bola sepak secara langsung, anda dapat saksikan. Sekiranya anda menjadi pelanggan stesen televisyen kami is wrong. Why wrong? That one is correct. If you take like perlawanan bola sepak, dapat anda saksikan. Secara langsung sekiranya anda secara langsung இல்ல. bola sepak தான் secara langsung ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ரைட்டா? அங்க தான் ட்ரிக் இருக்கு. secara langsung mean live. Okay, so first I put secara langsung, so I correct ni. Okay lah, merasa hati lah. Okay. Baik, sekiranya anda menjadi pelanggan, okay, ini adalah keterangan. Baik, seperti yang dia cakap, perlawanan bola sepak secara langsung dapat anda nyaksin போடக்கூடாது, saksi lah. Saksikan sekiranya anda menjadi pelanggan stesen televisyen kami. Baik, 15. Come on, finish this quickly. 15. Kami subjek. Telah kata bantu. Mengusulkan kata kerja. Usul itu objek. itu வந்துருச்சுனா தெரிஞ்சுக்கீங்க, it's like savior.
Objek. Ada soal keterangan. Ada soal keterangan. Okey. Sekarang Usul itu di disyorkan. No. You forget one thing. Objek mulanya என்ன வரணும்? Usul itu telah Tengok. Telah disyorkan oleh betulkah disyorkan oleh? Mana boleh di oleh lewat sini? Kami subjek. kami. Okay, come again. Usul itu Telah kami syorkan. Good. Usul itu telah kami Syorkan tu potong kan? Syorkan. kepada pihak berkuasa agar mengambil tindakan dengan segera. Very good. Kepada pihak berkuasa agar mengambil tindakan dengan segera. 16. Kani? Ni. Hmm. Kementerian Pendidikan Malaysia is subjek. Subjek. Akan kata bantu. Menganugerahkan is kata kerja. Sijil penghargaan is objek. Yes. Kepada semua pelajar susulan keterangan. Try. Understand sir? Ya. Sijil penghargaan akan dianugerahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kepada semua pelajar susulan. Dia sijil saja dia bagi, dia tak mau bagi duit. Kat saya pun dia tak bagi duit. 17. Beberapa orang anggota keselamatan subjek sedang kata bantu mengawasi kata kerja. Tempat kebakaran itu objek. Laki ada itu 2 kali dah. Objek. Secara bergilir-gilir keterangan. Okey. Sekarang tempat kebakaran itu sedang diawasi. Then why you so doubtful? I thought will come kawas. Diawasi. Confused. Ya. Diawasi oleh beberapa orang anggota keselamatan. Secara bergilir-gilir. Baik. 18. Sasaran itu subjek. Okay. Bakal is kata bantu. Melancarkan is kata kerja. Novel terbaru. You rapping. Terbarunya. Terbarunya is objek. Okay. Novel terbarunya bakal dilancarkan oleh sastrawan itu. Okay, good. 20. Kita adalah subjek. Perlu kata bantu. Mengamalkan kata kerja. Ada soal objek. No? Every other soal objek. Pemakanan seimbang. Seimbang saja, itu saja objek. Demi menjamin adalah keterangan, explanation. Okey, sekarang Pemakanan seimbang perlu diamalkan oleh kita. Tengok. Nanti saya ambil pisau, tikam kamu. Sudah bagi tahu banyak kali kan? Bolehkah untuk kata ganti diri pertama? No sir, cannot sir. Then
Observe the subject dulu. Okay, perlu kita amalkan. Kita potong, amalkan. Always conscious இருங்க. நான் கேரா ஐசி இதையும் அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஜவாபான் வாங்கிட்டோமே. You should feel like competitive with me. You should have like mindset. இவர்கிட்ட நம்ம ஜவாபான் வாங்காம கரெக்டா வாங்கிடணும் அந்த மாதிரி. Demi menjamin kesehatan tubuh. Okay. Lagi 3 saja. Oh, lagi ada banyak. Lagi 4 lah. Cepat. Okay, come, Kani. Pelancong dari luar negara is subject. Very good. Mengagumi. Mengagumi. That one is kata kerja. Kata kerja. Keunikan budaya rakyat Sabah is object. Object. So, keunikan budaya rakyat Sabah dikagumi. Yes. Oleh pelancong dari luar negara. Very good. Liwashini, next. Kamachi is subject, sir. Subject. Kamachi sami பேர் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. Menyertai is kata kerja. Kata kerja. Aktiviti gotong royong membersihkan surau is object. Object. Secara sukarela keterangan. Aktiviti gotong royong membersihkan surau disertai oleh Kamachi secara sukarela. Yes, disertai oleh Kamachi secara sukarela. Okay. 25, Kani, last for you. Kamu is subject. 25. Okay. Sorry. Menteri Pendidikan is subject. Telah is kata bantu. Merasmikan is kata kerja. Majlis Anugerah Cemerlang is object. No, yang irka. Sorry, sir. Yang, that means the whole thing. Yes. See? Good. Okay. So, selalu apa? Majlis Anugerah Cemerlang yang bertempat di Dewan Jubil Intan. Okay. Telah dirasmikan oleh Menteri Pendidikan. Very good. I am pro. Okay, that's good. நம்ம யாருக்கு Liwashini? Kamu subject. Kamu வந்து பார்த்து harus kata bantu. Dalam ayat pun dia ada berhati-hati. Sudah menjadi macam sign for you ready. Yes, sir. Okay. Harus என்ன வரும்? Kata bantu. Lagi? Memandu kata kerja. Kereta itu is object. Tengok, itu dia bantu lagi itu. Okay. Ada soal keterangan, sir. Sudah pandai. Okay, sekarang cuba. Kereta itu harus dipandu. Harus kamu pandu. Saya baru saja cakap. Okay. Pandu dengan berhati-hati kerana hujan yang sangat lebat di Lebuh Raya. Lebuh Raya ko jalan raya ko na വ്യത്യാസം? Highway. Yes, Lebuh Raya is highway. Jalan Raya is normal jalan raya, the road. Okay guys, you all did a good job. So நம்ம அடுத்த வாரம் பேசிப்போம் இதே மாதிரி ஃப்ளாஷாக போயிட்டு சீக்கிரமாக டக்குன்னு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேக் டு நார்மல்லாம் like other things all we will focus. Okay, so you did a good job today. So hopefully you can maintain for next week class also. Take care guys. Bye. See you tomorrow. See, Vani didn't join, wasted. Yeah, never mind. We bully her. Next week we give all the question to her. Majority question. Okay. All right, guys. Take care. Bye, sir. Thank you, See you sir. tomorrow. All right. Okay.